Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya Irfan Syami di TV KPM untuk slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana PBD dilaksanakan dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Dan mungkin ada yang tertanya, bagaimanakah mata pelajaran GAG ini? Dan pastinya fakta menariknya hanya 3 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini di Malaysia. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Okey, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Alwardah Dul Halid dari SMK Seksyen 242 Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Irfan. Sihat, Alhamdulillah, sihat. Kita berbesar hati dapat bersama-sama dengan Irfan hari Iyalah ini. tu, saya pun seronok sebab cikgu dekat sebelah hari ini untuk berkongsi betul. kepada kita tentang slot PBD, pentaksiran bilik darjah. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifan kenalkan dulu, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari IPJ Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami untuk slot PBD hari ini. Cikgu, kita nak kongsikan kepada masyarakat di luar sana tentang PBD dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Ya, betul tu. Dengar pun macam susah nak sebut, betul sasul Cikgu kan. Jadi mungkin ada yang nak tahu sekarang ini, apakah ia GAG ini? Dan tadi Ifan dah beritahu, di Malaysia hanya ada 3 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran ini, Cikgu. Betul ya? Jadi Tanpa memiliki masa, Cikgu boleh mulakan sesi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya buat anak-anak didik cikgu yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik ya. Okey, untuk slot hari ini sebenarnya sangat menarik, iaitu pentaksiran bilik darjah ya. Jadi kita mulakan dulu dengan pengenalan kepada mata pelajaran ini. Jadi sebenarnya mata pelajaran ini memang seperti yang Irfan katakan tadi adalah sangat pelik sedikit bunyinya, iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Jadi apakah agaknya definisi ya? Definisi gerontologi. Okey, kita pergi dulu pada pengenalan mata pelajaran ini, iaitu gerontologi berasal dari bahasa Latin, iaitu geros dan logos, yang mempunyai maksud tua, penuaan, lanjut usia dan juga ilmu ya. Jadi kita gabungkan gerontologi membawa maksud ilmu yang mengkaji tentang penuaan, tua, orang tua, warga emas ya. Dan seterusnya geriatrik pula ialah cabang perubatan yang mengkhusus kepada penyakit, perawatan dan juga bagaimana penjagaan kesihatan untuk menjamin tahap kesejahteraan warga emas di Malaysia ya Irfan. Okey, baik, seterusnya kita pergi pada hala 7 bidang gerontologi asas dan geriatrik di Malaysia ini ya. Sebenarnya untuk pengetahuan dan makluman semua, Malaysia sebenarnya bakal menuju negara tua, iaitu pada tahun 2030. Mengapa dikatakan negara tua ya? Iaitu aged country ya. Iaitu kerana 15.3% penduduk di Malaysia akan dikategorikan dalam usia 60 tahun ke atas menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa seramai populasinya ya, iaitu 5.8 juta orang daripada 38.1 juta penduduk di negara Malaysia ini adalah terdiri daripada warga emas. Dan mengapa berlakunya populasi warga emas di Malaysia ialah kerana kadar kelahiran yang menurun dan juga peningkatan jangka hayat penduduk. Jadi proses ini berlaku sangat pantas ya. Okey, kita teruskan pada pentaksiran bilik darjah. Menerusi mata pelajaran ini, kita pergi dulu kepada modul-modul yang dipelajari oleh murid-murid di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya. Okey, modul yang dipelajari oleh murid-murid semasa di tingkatan 4 merujuk pada modul 1, pengenalan kepada gerontologi asas dan geriatrik, proses penuaan. Modul 2, modul 3 merujuk pada persekitaran mesra dan selamat warga emas. Modul 4, keperluan asas fizikal warga emas. Modul 5, perkhidmatan warga emas. Dan di tingkatan 5, mereka lebih mengkhusus pada saringan dan penilaian asas kesihatan warga emas, pengurusan geriatrik, dan kita juga menghasilkan satu modul untuk menggalakkan
murid-murid ke arah keusahawanan, ya. Jadi inilah modul-modul yang dipelajari oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik di 3 buah sekolah di Malaysia. Okey, jadi kita lihat pula sumber rujukan, ya. Sumber rujukan yang terdapat yang digunakan oleh murid-murid kita ialah buku teks gerontologi asas. Okey, dan ini pula ialah DSKP ataupun Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KSSM, ya, yang digunakan oleh murid-murid tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, seterusnya kita pergi pula pada untuk murid-murid gerontologi, mereka mempunyai keistimewaan kerana mereka sebenarnya menjalankan amali pentaksiran, ya, dan mereka mempunyai rubrik pentaksiran yang tersendiri yang mempunyai kategori pemarkahan yang merujuk pada penjumlahan markah dikategorikan dalam markah SPM murid-murid. Jadi untuk murid-murid gerontologi, mereka sebenarnya mempunyai 2 konsep pembelajaran lah, ya, sebenarnya, iaitu secara bertulis dan juga secara amali. Okey, hasrat KSSM dalam mata pelajaran ini ialah untuk menyediakan murid yang berpengetahuan, berkemahiran dari aspek pengurusan vocational, pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan ke arah menuju revolusi perindustrian 4.0. Oleh itu, hasrat KSSM adalah untuk menyediakan tenaga kerja industri dalam bidang penjagaan sosial dan kesihatan warga emas. Okey, seterusnya kita teliti pula ciri-ciri PBD dalam mata pelajaran ini. Sebenarnya ciri-ciri PBD yang dijalankan dalam mata pelajaran ini boleh dijalankan secara lisan, secara bertulis dan juga secara pemerhatian, ya. Oleh itu, murid-murid akan melalui proses di mana murid-murid menjalankan pelbagai aktiviti yang menjadikan mereka boleh menggabungkan, ya, pelbagai kemahiran dan potensi pembelajaran. Selain itu, ciri-ciri PBD dalam gerontologi mempunyai pelbagai strategi pengajaran, iaitu sama ada berpusatkan, kita fokuskan pada strategi pengajaran berpusatkan murid, murid sebagai pembelajar aktif dan juga guru sebagai pemudacara ataupun fasilitator. Okey, seterusnya kita pergi pula pada ciri PBD dalam mata pelajaran gerontologi yang seterusnya, iaitu memamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran, mentaksir tahap pengetahuan dan juga tahap penguasaan dan juga merancang intervensi bagi murid-murid yang memerlukan penambahbaikan dalam pembelajaran. Okey, tujuan PBD adalah untuk mengesan, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga penguasaan serta keberkesanan pengajaran, kekuatan kelemahan. Selain itu, membantu guru merancang kaedah PDP dan khususnya untuk tindak susul yang akan dijalankan dalam PDP seterusnya. Baik, terima kasih Cikgu Alwardah atas pengalaman kepada PBD dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Banyak perkongsiannya, tapi bukan itu saja Cikgu, kan? Kita akan kongsi lagi banyak selepas ini. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam PBD di Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot pentaksiran bilik darjah Didik TV KPM untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Okey, kita masih bersama dengan Cikgu Alwardah di sini untuk kongsikan kepada kita tentang poin-poin yang seterusnya, Cikgu. Jadi, apakah perkongsian Cikgu untuk segmen kali ini? Ya, terima kasih Irfan. Silakan, kita teruskan, Cikgu. Ya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perkongsian mengenai pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okey, kita mengkhusus pula kepada pelaksanaan melalui penggunaan modul pembelajaran, iaitu modul 7 merujuk pada standard kandungan demensia di bawah tajuk besar iaitu pengurusan geriatrik. Okey, demensia merupakan satu penyakit, ya, yang berlaku dalam kalangan warga emas. Namun apakah sebenarnya maksud demensia? Ya, demensia adalah bahasa ataupun istilah saintifik yang merujuk pada kemerosotan berterusan proses kognitif dan ingatan yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan aktiviti harian, atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami ialah nyanyuk.
Ya, jadi penyakit ini adalah merupakan simptom yang biasa kita dengar berlaku dalam kalangan warga emas, ya. Jadi saya bawakan topik ini untuk tujuan PBD kerana topik ini lebih memfokuskan kepada teori, pengetahuan, cara untuk menangani, mencegah dan juga di akhir pembelajarannya nanti akan menjana satu hasil ataupun projek yang dihasilkan oleh murid, ya, dan murid menggunakan kekreatifan dan juga kekritisan pemikiran mereka untuk menjana satu projek, ya. Jadi sebelum itu kita pergi dulu pada penyataan tahap penguasaan umum yang perlu murid kuasai. Kita mempunyai 6 tahap, iaitu tahap 1 merupakan konsep ataupun pengetahuan yang merujuk pada tahu, iaitu murid tahu perkara asas. Tahap kedua ialah murid tahu dan faham. Tahap ketiga, murid tahu, faham dan boleh buat bagi suatu pembelajaran. Tahap 4, murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Maksudnya murid boleh menggunakan pengetahuan, kemahiran, mengaplikasikan pembelajaran dengan beradab, ya. Tahap 5 pula merujuk pada konsep tahu, faham, boleh buat dengan adab terpuji, dan yang penting ialah tahap 6, iaitu tahu, faham, boleh buat, beradab misali. Untuk tahap yang ke-6, murid berupaya menggabungkan segala elemen pengetahuan dan kemahiran bagi menjana satu idea baru yang boleh diteladani. Okey, seterusnya kita pergi pada standard prestasi ataupun TP, ya, tahap penguasaan. Bagi modul 7 pengurusan geriatrik yang merujuk pada tajuk demensia. Okey, tahap penguasaan 1, murid mengenal pasti jenis penguasaan geriatrik. Tahap penguasaan 2, murid menerangkan jenis pengurusan geriatrik. Dan tahap penguasaan 3, murid mengaplikasikan langkah kerja mengurus pengurusan geriatrik berdasarkan situasi. Tahap 4, murid menganalisis langkah pencegahan yang sesuai dengan masalah geriatrik ini. Tahap penguasaan 5, menentukan kaedah pengurusan geriatrik mengikut tahap kefungsian warga emas. Dan yang penting ialah tahap penguasaan 6, murid mampu menghasilkan satu bahan rangsangan yang diadaptasi, yang diaplikasikan, ya, dari pengurusan geriatrik yang mereka pelajari. Okey, itu ialah tahap penguasaan. Kita pergi pula bagaimana PBD dilaksanakan untuk standard pembelajaran 7.3.1, iaitu menyatakan maksud demensia. Okey, kebiasaannya untuk pengenalan pada satu-satu topik kecil, kita akan menggunakan kaedah pentaksiran yang asas, iaitu secara lisan dan secara bertulis, di mana guru dan murid bersoal jawab, menjalankan sumbang saran. Kita juga boleh jalankan aktiviti bercerita, kuis, ya, bersoal jawab melalui kuis. Okey, jadi melalui elemen pentaksiran ini akan dapat menjadikan murid menjana pengetahuan supaya mereka mempunyai kebolehan untuk TP1, iaitu tahu. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran 7.3.2, menjelaskan individu yang berisiko tinggi mengalami demensia. Okey, di sini kita bawakan satu pendekatan yang berbeza, di mana untuk modul ini kita perlu mengkategorikan individu-individu yang mempunyai risiko tinggi mengalami demensia. Oleh itu, kita mengajak murid-murid supaya berbincang, mengadakan kerjasama dan kolaboratif, pembelajaran di dalam kumpulan bersama rakan untuk membina satu peta konsep yang merujuk pada mungkin penggunaan peta Aiting, mungkin juga boleh membuat peta minda. Okey, jadi di sini kita boleh menggalakkan murid supaya lebih kreatif dalam membina peta konsep bagi membuat pengkategorian jenis-jenis individu berisiko mengalami demensia. Okey, kita kongsikan sedikit konten ataupun kandungan, ya, untuk individu yang berisiko mengalami demensia, iaitu ini dia individu yang berisiko mengalami demensia, di mana individu tersebut merupakan pembawa genetik, ya, berisiko untuk mengalami demensia. Individu yang mempunyai obesiti, penyakit darah tinggi, kurang pendengaran,
serta tahap pendidikan rendah, amalan gaya hidup yang kurang sihat seperti merokok, ya, murung dan juga pesakit diabetes serta fizikal yang tidak aktif. Jadi aktiviti membina peta konsep ataupun peta minda akan dapat menjadikan murid lebih kreatif dan juga lebih kritis dalam menganalisa, mengkategorikan topik ataupun modul yang berbentuk pengkategorian. Okey, seterusnya untuk pelbagai bentuk peta konsep sebenarnya yang boleh dibuat oleh murid, yang antaranya ialah peta buih, peta dakap, peta pelbagai alir, ya. Okey, kemudian seterusnya, ini beberapa koleksi gambar yang boleh dikongsikan, aktiviti berkumpulan menghasilkan peta konsep di dalam kelas di mana pembelajaran secara kolaboratif berlaku. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran 7.3.3 menerangkan jenis dan simptom demensia. Jadi di sini murid didedahkan dengan dua jenis demensia, iaitu demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Jadi cadangan kaedah pentaksiran untuk modul ini ialah kita menggunakan kaedah pemerhatian dan menganalisis secara bertulis. Mungkin juga kita boleh datangkan aktiviti di mana murid-murid dapat mengenal pasti kedua-dua jenis demensia ini berdasarkan pada aktiviti menonton video. Video-video pendek, drama yang ada di televisyen, di mana cerita-cerita tersebut memaparkan tentang individu ataupun warga emas yang mengalami demensia. Jadi ini antara perbezaan antara demensia Alzheimer dan juga demensia vaskular, di mana kecenderungan warga emas untuk mengalami proses lupa dalam menjalankan aktiviti harian. Seterusnya kita pergi pula pada standard pembelajaran seterusnya, iaitu 7.3.4, di mana murid dapat menilai komplikasi sekiranya demensia tidak dapat dikesan. Antara aktiviti yang dicadangkan ialah kita boleh melakukan aktiviti menggunakan pemerhatian dan menganalisa berdasarkan penulisan, dan kita kategorikan peringkat kemerosotan kognitif melalui topik ini dengan menonton video pendek, dan murid mengkategorikan, menganalisis, mentafsir video-video pendek berdasarkan situasi tersebut dengan peringkat-peringkat kemerosotan kognitif ataupun peringkat-peringkat demensia. Sebenarnya sangat menarik proses ini, di mana murid sesama rakan mereka dapat melakukan perbincangan yang aktif bagi mengenal pasti peringkat-peringkat demensia ataupun peringkat-peringkat kelupaan yang berlaku pada warga emas. Seterusnya untuk 7.3.4, murid menilai komplikasi sekiranya demensia tidak dapat dikesan. Juga melalui kaedah pentaksiran, pemerhatian dan menganalisis secara bertulis. Oleh itu, kita datangkan satu borang. Borang ini kita berikan kepada murid, kita bekalkan kepada murid, dan murid ditugaskan untuk menemu ramah. Jadi kita percaya setiap individu mempunyai ahli keluarga yang kategorinya usia warga emas, iaitu 60 tahun ke atas. Jadi berdasarkan borang ini, murid akan menemu ramah ahli keluarga ataupun jiran tetangga yang terdekat yang mempunyai kategori usia warga emas 60 tahun ke atas. Dan daripada dapatan borang penilaian kognitif warga emas ini, hasil dari temu ramah, murid akan menginterpretasi, murid akan mentafsir dapatan temu ramah ini supaya murid-murid dapat mengklasifikasikan kategori demensia yang dihadapi oleh warga emas ini pada peringkat yang mana. Jadi sebenarnya daripada borang ini dapat membantu murid dengan lebih jelas peringkat-peringkat kemerosotan kognitif warga emas. Seterusnya bagi standard pembelajaran 7.3.5, mencadangkan langkah pencegahan demensia berdasarkan situasi. Di sini cadangan kaedah pentaksirannya ialah melalui pemerhatian dalam perbincangan. Untuk aktiviti kali ini kita pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu kita melaksanakan projek, iaitu pembelajaran berasaskan projek, di mana murid diberikan tugasan untuk berbincang bersama rakan
secara kreatif menjalankan satu projek untuk menghasilkan bahan yang boleh digunakan untuk warga emas bagi membantu mencegah demensia ataupun dalam prosesnya dalam kata lain melambatkan proses kelupaan. Okey, ini antara gambar-gambar yang dipaparkan, bagaimana aktiviti secara berkumpulan dapat merangsang minda mereka supaya lebih kreatif, supaya lebih kritis dalam menjalankan projek ini, betapa khusyuk, betapa bekerjasamanya mereka dalam kumpulan bagi menjana idea-idea yang mereka telah perolehi semasa pembelajaran untuk menghasilkan satu produk projek. Okey, jadi untuk memperolehi tahap penguasaan dari peringkat 1 hingga 6, murid akan melalui proses ini, iaitu murid akan melalui proses tahu, buat, faham, secara beradab murni dan seterusnya misali. TP 6 ataupun tahap penguasaan 6 kita berikan kepada murid yang berkebolehan untuk menggabungkan keseluruhan elemen kompetensi tersebut untuk ditontonkan ataupun dipersembahkan secara umum supaya menjadi suri teladan kepada rakan-rakan mereka. Selepas ini saya akan tayangkan satu video yang memaparkan bagaimana murid mampu untuk menjadi sebagai seorang suri teladan kepada rakan-rakan dalam menyampaikan pembentangan dan persembahan yang daripada projek yang telah dihasilkan. Okey. Seterusnya, untuk 7 bulan 3 bulan 6 menjana idea dalam menghasilkan bahan rangsangan untuk membantu pesakit media. Okey, ini ialah seterusnya lanjutan daripada perbincangan projek, murid menghasilkan projek inovasi dan seterusnya pembentangan. Okey, selepas ini kita akan saksikan video di mana murid ini berupaya untuk menjadi contoh kepada rakan-rakan dalam pembentangan. Adalah salah satu bahan inovasi yang kami cipta melalui aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Kami juga merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran silibus KSSM. Kita menggunakan konsep warna yang warna-warni, yang pelbagai, yang colourful supaya warga emas tengok mereka akan macam suka, yang mereka akan rasa menarik bila melihat. Jadi sensor yang kedua pula adalah sensor rasa. Ya, demikian tadi tontonan video yang memaparkan murid saya sedang membentang demensia busy book yang dikatakan sebagai satu alat untuk membantu merawat, membantu mencegah demensia dalam kalangan warga emas. Jadi sebenarnya hasil tersebut telah dihasilkan oleh murid supaya warga emas dapat dibantu dari segi kefungsian aktiviti hariannya, supaya warga emas lebih aktif, cergas dan juga dapat mengembalikan kesejahteraan kehidupannya. Okey, di sini beberapa gambar aktiviti berkumpulan yang dijalankan bersama murid-murid di bengkel gerontologi dan memang keseronokan tergambar dan juga kita boleh menzahirkan keterampilan dan juga potensi murid-murid ini dalam mengembangkan bakat mereka dari pelbagai aspek. Baik, terima kasih cikgu. Tuntasnya ada 3 kaedah untuk guru-guru melaksanakan PBD bagi mata pelajaran JAG ini, iaitu lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Jadi kita ingin melahirkan murid yang kreatif dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Jadi jom kita berhenti dulu, kembali selepas ini. Bersama kami dalam pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM untuk mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik bersama dengan Cikgu Alwardah. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu akan kongsikan kepada kita tentang perekodan dan juga pelaporan Cikgu bagi mata pelajaran ini. Cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Baik, seterusnya setiap pentaksiran Bilik Darjah yang kita jalankan pastinya kita akan dokumenkan dalam bentuk pelaporan Begitu juga dengan mata pelajaran gerontologi ini, memandangkan mata pelajaran ini menggabungkan elemen teori, kemahiran dan juga amali Jadi di sini beberapa borang-borang perekodan yang kita gunakan, iaitu yang pertama ialah senarai semak.
Senarai semak ini kita gunakan bagi setiap modul dan setiap standard kandungan, ya, di mana setiap pentaksiran yang dijalankan akan dicatat oleh guru mengikut apa yang dilakukan, apa aktiviti yang dilakukan oleh murid, ya. Daripada senarai semak ini kita dapati tahap penguasaan dan juga standard prestasi yang dicapai boleh kita lihat di dalam senarai semak, kemudian akan digabungkan, ya, dia punya akan digabungkan dari segi pelaporannya dalam rekod prestasi murid. Jadi dalam rekod prestasi murid ini ialah gabungan bagi setiap modul, kita gabungkan di dalam satu rekod, di mana rekod ini memaparkan penguasaan ataupun tahap pencapaian murid-murid dalam PBD mereka, ya. Dan untuk pentaksiran yang terakhir kita dapati ada tahap rumusan, ya, tahap penskoran secara keseluruhan. Okey, seterusnya rekod pelaporan individu. Okey, ini adalah contoh rekod pelaporan individu di mana untuk mata pelajaran ini terdapat kategori kemahiran yang dikuasai serta tahap penguasaan dicapai dan tafsiran bagi setiap penguasaan yang telah dicapai oleh murid. Okey, dan juga terdapat graf penguasaan keseluruhan bagi memaparkan tahap perkembangan kemajuan murid-murid di dalam PBD mereka, ya. Okey, secara rumusannya tahap penguasaan keseluruhan bagi mata pelajaran ini mencakupi keseluruhan topik dalam modul tingkatan 4 dan tingkatan 5. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif, holistik, secara menyeluruh, ya, tanpa ada perbezaan dan melihat semua aspek perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Guru juga menggunakan pertimbangan yang profesional dalam semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap keseluruhan penguasaan. Dan guru juga membuat pertimbangan yang profesional bagi membolehkan guru mentaksir murid dengan adil berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru bersama murid dan juga bersama rakan sejawatan secara profesional bagi memastikan PBD yang dijalankan adalah lebih telus dan juga merujuk pada kemampuan dan perkembangan potensi murid yang menyeluruh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Alwada kerana berkongsi kepada kita tentang pentaksiran darjah untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Dan kita mengharapkan perkongsian Cikgu ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton, insya-Allah. Kita berjumpa lagi insya-Allah dengan episod seterusnya. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.